Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Good morning everyone. Today we are in our fifth week of this semester and we are going to learn on chapter 4, which is segmenting, targeting and positioning markets. But before we proceed, I would like to recap on what we have learned so far. Jadi dalam minggu kedua, we have learned on introduction of to marketing. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan marketing, apakah yang dimaksudkan dengan marketing mix, yang 4Ps tu. Product, price, place and promotion. And then selepas tu kita dah tengok Maslow hierarchy of needs. And then kita dah belajar berkaitan dengan needs, wants and demands, product and services. And then kemudian kita belajar berkaitan dengan value, satisfaction and quality. And the fourth one will be exchange, transaction and relationship. And last one will be market. And then dekat sini kita juga belajar pada chapter pertama hari tu berkaitan dengan the concept of exchange. Kalau kamu masih ingat, the concept of exchange ni dia mesti melibatkan dua belah pihak. Dia tak boleh, exchange cannot be done dengan adanya satu pihak sahaja. And then in exchange tu kita juga dah belajar, kita dah juga fahami bahawa dia kena melibatkan pertukaran sesuatu yang bernilai. Kat sini proses jual beli sebagai contoh. Kemudian kita juga dah belajar berkaitan dengan beza selling dengan marketing. And itu untuk chapter 1. Seterusnya untuk chapter 2 kita dah belajar berkaitan, kita tengok kita letakkan diri kita sebagai marketing punya eksekutif, di mana kita belajar berkaitan dengan marketing environment. Kita tengok daripada sudut pandang internally, itu secara mikro. Kita tengok apa yang sedang berlaku di dalam sesebuah syarikat kita ataupun syarikat yang kita bekerja. And then kita juga dah belajar berkaitan dengan external environment yang kita tekankan berkaitan dengan social, economic, kita tengok teknologi, legal, kita tengok demographic and competition, competition. Kemudian untuk chapter kedua yang saya minta kamu cari contoh corporate social responsibility, CSR. So CSR kebanyakan kelas-kelas kamu dah bagi contoh dan kita dah discuss dalam kita punya tutorial pada minggu yang ketiga kalau tak salah saya. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan consumer decision making. Jadi dalam chapter ketiga ni kita letakkan diri kita sama juga daripada sudut pandang ataupun the point of view of marketing punya orang ataupun marketing person ataupun pegawai pemasaran bagi sesebuah syarikat. Kita tengok, kita cuba untuk memahami bagaimana pengguna ataupun user, bagaimana they behave and then bagaimana mereka melakukan pembelian untuk sesuatu barangan tu. Dekat situ kita tengok kita belajar berkaitan dengan consumer buying decision process. Kalau kamu masih ingat, dia ada 5 steps. Hopefully masih lagi fresh in your mind. Kalau tak ada, boleh tengok dekat dalam your workbook page 26 until 27. Kemudian kita dah tengok types of consumer buying decision, jenis-jenis keputusan pembelian yang dilakukan oleh pengguna-pengguna. Dia ada routine, limited decision making dengan extensive decision making. Dan yang terakhir sekali, minggu lepas saya ada sentuh berkaitan dengan factors influencing consumer buying decision. Dia ada dari segi cultural factors, social factors, personal factors dan psychological factors. Okey, itu recap sedikitlah dengan apa yang kita dah belajar so far 3 chapter. Jadi kita akan masuk kepada the second quarter of MKT 243. Itu berkaitan dengan chapter 4, which is segmenting, targeting and positioning markets. Okey, jadi di dalam topik ini secara rangkumannya, kalau kamu nak cuba untuk relate with your group assignment, jadi dalam chapter ni kita akan bincangkan 3 komponen penting di dalam memahami sesebuah market. Yang pertama, kita kena memahami berkaitan dengan segmenting ataupun kita cuba untuk fokuskan kepada sesuatu market tu. And then targeting kita akan kecilkan lagi skop kita kepada market yang tertentu. Kemudian positioning ni adalah bagaimana kita meletakkan brand ataupun company kita untuk menjadi berada di satu tahap di mana kalau orang dengar, contohnya macam katalah kamu bekerja di syarikat
ubat gigi Colgate. Jadi bila orang dengar Colgate, orang dah boleh tahu, okey, Colgate adalah sebuah syarikat yang menjual ubat gigi yang berjenama dan juga berkualiti tinggi. So that is what is meant by positioning. Okay, so untuk kita punya learning objective for today, we have 7. Sebab chapter ni dia agak rich ataupun dia banyak info-info penting. So hopefully kamu akan luangkan sedikit masa untuk tengok lecture ni sebabnya kamu akan cuba kaitkan dengan your group report. Okay, so the first learning objective will be describing the characteristic of market and market segment. Kita akan bezakan antara market dan juga apakah market segment. Kemudian the second learning objective will be to explain the importance of market segmentation. Kita akan tengok kenapa sesebuah syarikat ataupun dari segi organisasi tu penting untuk buat market segmentation ni. Yang ketiga adalah to discuss criteria for successful market segmentation. Kita akan tengok kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri apa yang membuatkan sesebuah syarikat ataupun organisasi tu berjaya mengamalkan market segmentation. Then to describe the base commonly used to segment consumer market. Kita akan tengok dia ada lebih kurang, kalau tak salah saya, dia ada lebih kurang dalam dia ada 5 base, which is kita akan belajar sekejap lagi. And then keenam adalah list the steps involved in segmenting market, to discuss alternative strategies for selecting target markets, dan juga to explain how and why firms implement positioning strategies and how product differentiation plays a role. Okay, these are the learning objective for today. Jadi, secara ringkasnya, kalau kamu nak tahu, 3 komponen yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting ni kita kenal pasti apakah ciri-ciri ataupun kehendak-kehendak pelanggan kita letakkan di dalam satu lebih kurang dalam satu spektrum ataupun satu kategori. Kemudian selepas kita dah adakan market segmentation, kita akan kecilkan lagi skop tersebut kepada targeting. Maksudnya daripada contohnya dekat sini, kamu kalau tengok dari segi grafiknya, dia ada 3 kategori kategori pengguna. Jadi bila sampai dekat targeting ni, kita eliminate kategori-kategori yang tidak berkaitan dan kita fokuskan target kita ni dekat sini kepada positioning. Positioning adalah kita dah kenal pasti target market kita dan juga kita letakkan brand kita tu di dalam minda pengguna-pengguna bila mereka contohnya macam saya bagi contoh tadi, katakanlah kamu berkhidmat dalam syarikat ubat gigi Colgate, jadi positioning ni dia akan memainkan peranan. Contohnya katakanlah saya hari ini saya nak pergi ke Maidin untuk beli ubat gigi, jadi secara tidak langsung dalam minda saya, okey, ubat gigi yang okey adalah Colgate. So itu yang dimaksudkan dengan positioning, di mana bila saya terfikirkan sesuatu produk ataupun servis, saya akan pilih produk yang menjadi pilihan ramai ataupun yang melekat daripada iklan ataupun marketing mix dia di dalam minda pengguna. Okay, sebelum kita tengok apakah segmenting, targeting dan positioning, kita akan tengok dulu what is a market. A market is a people or organisation, keyword dia people or organisation, with needs or wants and with the ability and the willingness to buy. Okay, maksud market adalah di mana dia sebuah pasaran ataupun sebuah tempat ataupun sebuah platform di mana terdapatnya people or organisation, terdapatnya orang individual ataupun mungkin business firm ataupun perniagaan-perniagaan di mana mereka memerlukan ataupun mempunyai kehendak dan juga mereka ada kebolehan. Kebolehan tu maksudnya dari segi kewangan dan juga keupayaan fizikal sebagai contoh untuk mendapatkan barangan ataupun servis. Kemudian the willingness to buy, maksudnya okey, mungkin niat mereka untuk mendapatkan barangan tu dan mereka ada kemahuan dan juga kehendak, and then they have the ability dari segi financial dan juga dari ataupun fizikal, dan willingness to buy, maksudnya mereka memang hendak mendapatkan barangan tersebut, tak kiralah walau apa pun yang terjadi, mungkin hujan ataupun keadaan semasa tidak bersesuaian, tapi untuk memenuhi kehendak ataupun keperluan mereka, mereka akan mendapatkan barangan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan a market, where a group of people that lacks any one of these characteristic is not a market. Maksudnya katalah
dalam sesebuah situasi tu dia tidak terdapat salah satu daripada 4 ciri-ciri ni, maka itu bukanlah sesebuah market. Dia kena ada orang ataupun organisation, dan dia kena ada kehendak ataupun keperluan. Kemudian dia kena ada kemampuan dari segi fizikal ataupun dari segi kewangan, dan seterusnya dia kena ada willingness ataupun kemahuan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan barangan tersebut. Okey. Dan dekat sini kita akan tengok beza market dengan market segmentation. Okey. Market ni adalah people or organisation with needs or wants and the ability and willingness to buy. Macam kita belajar tadi, market is ada 4 ni. Kemudian market segment adalah a subgroup of people or organisation sharing one or more characteristics that cause them to have similar product needs. Okay, market dia adalah satu, kalau kamu tengok dari segi gambaran, dia adalah satu gambaran, satu pasaran yang besar. Kemudian market segment ni adalah satu pasaran yang telah dikecilkan skop dia berdasarkan keperluan-keperluan mengikut kehendak ikut keperluan sesuatu kumpulan. Sebagai contoh, saya bagi contoh dekat sini, mungkin market untuk mendapatkan fast food. Okey, situ adalah satu market. Kemudian market segment ni adalah pecahan di mana okey, ada orang yang suka fast food yang berasal daripada US ataupun daripada luar negara. Jadi dekat sini market segment adalah a subgroup of people or organisation sharing one or more characteristics that cause them to have similar product needs. Maksudnya dekat sini kalau mereka suka fast food yang berasal daripada luar negara, maknanya dekat sini market segment adalah contohnya McDonald's, KFC ataupun mungkin Family Mart sebagai contoh. Kemudian market segmentation adalah the process of dividing a market into meaningful, relatively similar, identifiable segment or groups. Okay, market segmentation ni dia lebih memfokuskan. Kat sini kalau tengok, dia lebih kecil skopnya berbanding dengan market segment. Macam tadi, dekat sini sebagai contoh fast food. Kemudian untuk market segment yang berasal daripada luar negara, kemudian market segmentation ni dia kecilkan lagi skop tersebut menjadi very specific of context. Market segmentation contohnya mungkin kamu suka fast food yang berasal daripada luar negara yang berasal daripada Jepun. Maknanya dekat market segmentation di sini adalah Family Mart sebagai contoh. Jadi the purpose of segmentation is to enable the marketer to attract the right segment which consists of different individuals with similar needs. Okey, kenapa kita kena ada market segmentation ni adalah untuk memudahkan tugas pegawai pemasaran ataupun orang yang terlibat dalam bidang pemasaran untuk menarik minat certain person ataupun certain group untuk menggunakan barangan tersebut, even though dia adalah terdiri daripada individu-individu yang berbeza tetapi memerlukan keperluan yang sama ataupun memerlukan minat yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan market segmentation. Okey. Seterusnya, kenapa kita kena ada market segmentation? This is the importance of market segmentation, which is markets have a variety of product needs and preferences. Apabila kita ada kita fokuskan kepada sesuatu market tu, dia akan membolehkan secara umumnya dalam pasaran sesuatu benda ataupun sesuatu produk ataupun services tu, kita ada banyak pilihan berbanding bila kita dimonopoli oleh satu brand ataupun satu barangan sahaja. Kita sebagai pengguna tidak ada a lot of variety for us to choose ataupun to buy for. Jadi marketers can define better the customer needs. Maksudnya bila ada market segmentation ni, instead of kita just cuba untuk memahami pasaran secara menyeluruh, kita boleh fokuskan kepada satu pasaran sahaja ataupun satu sub pasaran sahaja. And then the third one, the importance of market segmentation adalah decision makers can define objective and allocate resources more accurately. Okey, kita letakkan diri kita sebagai pegawai pemasaran, kita terlibat dalam bidang marketing. Jadi in order for us to make decision, we need to have a better objective and a clear objective. Other than that, we
when we have a clear objective, we are able to allocate resources. Sebagai contoh, katalah kalau sebelum ni mungkin kita bekerja, contohnya saya bekerja sebagai pegawai pemasaran dekat McDonald's. Jadi McDonald's untuk dia buat market segmentation, dia kena tengok dari setiap satu sudut pandang. Jadi bila ada market segmentation ni, dia membolehkan kita letakkan diri kita sebagai pegawai pemasaran untuk menggunakan bakat dan juga kita punya idea untuk memfokuskan kepada satu market sahaja instead of kita tengok secara menyeluruh. Okey, dekat sini kalau kamu tengok, dia ada bagi contoh. Okey, kalau tengok dari segi visualization ya, dekat pertama ni kalau kamu tengok dekat sini, dia ada bagi contoh, no market segmentation. Kalau kamu tengok dekat sini, semua orang diletakkan di dalam market yang sama. Jadi, semua orang mempunyai peluang dan juga minat ataupun ability to buy the same thing. Okay, kemudian seterusnya katalah kita ada fully segmented market. Kita dah pecahkan each of our customer mengikut mereka punya preferences. Dekat sini masing-masing ada dia orang punya personal preferences ataupun dia orang punya kegemaran tersendiri. Ataupun dia orang punya, contohnya kalau dia dapatkan fast food, dia orang akan order based on their own opinion ataupun their own preferences. Kemudian, sebagai contoh, bila ada market segmentation, sebagai contoh, kita cuba bahagikan ikut gender. Jadi, segmen yang bila tak ada market segmentation tadi, kita dah boleh pecahkan kepada male and female. Tengok kat sini, contoh total tadi ada 7 orang. Sekarang ni kalau kita bahagikan, kita amalkan market segmentation, kita akan dapat 3 orang female, 4 orang male. Jadi kita boleh fokuskan mengikut keperluan, mengikut gender sebagai contoh. Kemudian, contoh yang lain adalah kita boleh buat market segmentation berdasarkan age group. Sebagai contoh, mungkin grup yang pertama ni mungkin berusia 20 hingga 30 tahun. Jadi kita ada 2 orang daripada grup yang pertama, kemudian grup yang kedua mungkin berumur 30 hingga 40 tahun. Jadi untuk age group yang kedua kita ada 3 orang, dan untuk age group yang ketiga mungkin berumur 50 tahun ke atas. So daripada 7 orang tadi kita boleh bahagikan ikut grup, dia ada 3 grup berdasarkan umur-umur tertentu. Okey. Menariknya untuk market segmentation ni kita boleh combine between market segmentation sebelum-sebelum ni, macam contoh age group dan juga gender. Bila digabungkan kita dapat satu segmentation yang sangat rich. Dekat sini pertama contohnya kalau ikut gender dan juga age group, yang pertama group age group yang pertama adalah male. Untuk yang kedua age group yang pertama dan juga female, dan yang kedua age group yang kedua male, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan kenapa kita kena ada market segmentation, adalah untuk memudahkan kita sebagai organisation ataupun yang menawarkan servis dan juga perkhidmatan ataupun produk untuk memfokuskan mengikut segmentation masing-masing. Dari segi pengguna, kelebihan dia adalah mereka ada variety of choices. Mereka ada banyak pilihan untuk memilih. Okay. Alright, so what does it mean by criteria for successful segmentation? Bila kita nak pastikan dalam sesebuah market tu, dia punya segmentation, kita kena tengok dari segi 4 kriteria ini. Yang pertama adalah substantiality, which is the segment must be large enough to warrant a special marketing mix. Maksud substantiality ni adalah untuk sesebuah pasaran ataupun market tu, dia kenalah besar ataupun dia ada potensi untuk berlakunya segmentation. Itu yang dimaksudkan dengan substantiality. And then identifiability and measurability. Segment must be identifiable and their size measurable. Maksudnya dekat sini, kita dah kenal pasti segmentation tersebut dan kita boleh, kiranya kita boleh ukur. Okey, contohnya untuk segmen warga emas, kita ada 10,000 pengguna. Itu yang dimaksudkan dengan identifiability dan juga measurability.
kita boleh kenal pasti dan juga kita boleh tengok ataupun kita boleh kira ataupun kita boleh estimate that market. Kemudian in terms of accessibility adalah members of targeted segment must be reachable with marketing mix. Maksudnya iklan-iklan dari segi iklan ataupun market tu boleh dicapai ataupun sampai makna ataupun the message of the marketing tu sampai kepada pengguna. And then responsiveness adalah unless segment respond to a marketing mix differently, no separate treatment is needed. Maksudnya apabila mereka mendapat daripada accessibility, apabila mereka mendapat maklumat daripada iklan-iklan ataupun marketing mix yang dijalankan oleh sesebuah syarikat, mereka akan melakukan pembelian mengikut apa yang diiklankan. Okay, so yang pertama ini adalah pecahan ataupun explanation in terms of substantiality. Segments must be large enough to warrant a special marketing mix. Macam saya kata tadi, untuk sesebuah pasaran tu dia kenalah ada dia punya size tu mestilah besar ataupun boleh menampung pelbagai pengguna dan dia ada potensi untuk seseorang ataupun pengguna-pengguna tu melakukan pembelian. Kemudian in terms of identifiability and measurability adalah in terms of population dan juga in terms of the size of the segment. Sebagai contoh, katalah kamu nak memasarkan produk untuk warga emas sebagai contoh. Kamu nak jual contohnya cermin mata untuk warga emas, spectacles. Jadi kamu kena tahu bila identifiability itu adalah in terms of kalau untuk warga emas bila mereka tengok cermin mata tu mereka tahu okay that is the product dan juga dalam market segment tu kita kena tahu berapa jumlah data ataupun orang yang ada di dalam market segment tu. Sebagai contoh untuk warga emas di dalam Malaysia dia mungkin mengandungi 15% of total population in Malaysia sebagai contoh. Seterusnya accessibility. In terms of accessibility ni adalah the members of targeted segment must be reachable with marketing mix. Maksudnya adalah sini bila kita jalankan promosi ataupun marketing untuk sesuatu barangan ataupun produk ataupun servis, kita punya iklan tu sampai kepada pengetahuan pengguna ataupun potential user. Apabila mereka dapat the message of our product ataupun services, maknanya kita punya produk tu ada akses terhadap mereka. Some market segments are hard to reach, such as senior citizen. Okay, sebagai contoh, saya bagi contoh. Kebanyakan marketing ataupun iklan-iklan sekarang memfokuskan kepada social media. Social media, sebagai contoh, tak kira lah dekat Instagram ke, kat Facebook ke, melalui WhatsApp ke, ataupun iklan-iklan di YouTube sebagai contoh. Jadi, kita ambil contoh senior citizen ataupun warga emas. Warga emas ni dia adalah satu golongan age group ataupun kumpulan umur yang kurang ataupun tidak fasih dengan teknologi berbanding dengan kita ataupun kamu mungkin remaja-remaja dia lebih familiar dengan teknologi. Compared with senior citizen, mungkin in terms of accessibility of iklan tersebut mungkin tidak sampai kepada mereka. Itu yang dimaksudkan dengan accessibility. And then the way of responsiveness is what will the segment respond differently than other segment to a specific marketing mix. Okay, saya bagi contoh, katalah dekat sini in terms of responsiveness. Okay, katalah kamu adalah target market saya untuk, katalah saya pasarkan produk sebagai contoh mungkin saya menjual buku teks sebagai contoh, buku teks untuk subjek ni. Jadi bagaimana bila saya lakukan iklan ataupun saya mengiklankan buku teks tersebut, adakah kamu apabila tengok iklan yang saya pasarkan tu, adakah kamu, do you buy the idea of buying the book ataupun kamu akan okay, mungkin tidak ada keperluan jadi kamu tidak membuat respon terhadap iklan-iklan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan responsiveness. Jadi criteria for successful segmentation kita ada 4, which is yang pertama substantiality. Kalau tengok ataupun keyword dia lebih mudah kita nak faham adalah in terms of potential. Yang kedua identifiability and measurability. Dia kenalah mudah kita nak cam ataupun kita nak familiar
Kalau kamu dah sebagai contoh, kalau kamu dah dengar iklan tu, okay, so iklan ni kita mudah cam. Contohnya kata iklan Yusof Tayyub, kita dah tahu iklan tersebut adalah iklan kurma ataupun dates, and their size are measurable. Dia boleh kita ukur market kita tu. Kemudian accessibility, dan the fourth one and the last one adalah responsiveness. So I really hope that untuk criteria for successful segmentation ni semua akan ingat. Andai kata kalau kamu masih ada soalan, boleh tanyakan. Kita akan bincangkan di dalam kelas tutorial nanti. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan the next one, iaitu kita punya learning objective yang seterusnya, iaitu keempat. Tadi kita dah tengok learning objective yang pertama, kedua dan ketiga. Next, kita akan teruskan dengan learning objective yang keempat, iaitu we are describing the base commonly used to segment consumer market. Okay, base ni adalah, kalau nak dalam bahasa mudahnya, kalau kita nak buat segmenting ni, iaitu kita boleh bahagikan mengikut bases-bases ni. Okay, so yang pertama adalah geographical punya base, and then demographic, then we have psychographic, benefits and usage rate. Jadi, sebagai contoh, katalah dalam kamu punya assignment nanti, apa yang kamu perlukan adalah kamu hanya perlu pilih salah satu sahaja daripada basis of segmenting consumer markets ni. Sebagai contoh, katalah kamu pilih demographic. Jadi, dalam demographic ni, sebagai contoh, demographic dia membicarakan ataupun membincangkan berkaitan dengan karakteristik ataupun karakter untuk sesebuah masyarakat. Kita boleh tengok dari segi age ataupun usia, kita boleh tengok dari segi gender, ataupun kita boleh tengok dari income level dia. Kita tengok sebagai contoh, mungkin eksekutif yang bergaji ataupun berpendapatan 2,500 ke atas sebagai contoh. Kemudian kita boleh tengok dari segi race ataupun ethnicity, dari segi bangsa dan juga dia punya etnik, ataupun dari segi family life cycle. Okey, tak apa. Kita akan go one by one untuk basis for segmenting consumer market ni. Jadi kita akan pergi kepada base yang pertama, iaitu geographic segmentation. Okey, kalau dengar geographic segmentation ni, kita secara tidak langsung memang kita akan bayangkan kedudukan ataupun karakter sesebuah tempat ataupun dari segi geografinya. Segmenting markets by using geographic segmentation ni, kita tengok dari segi region of the country or the world, market size, market density and climate. Sebagai contoh, katalah bila kita dah buat segmentation, kita gunakan base geographic. Kita akan tengok dari segi kalau region of the country of the world ni, country of the world, sebagai contoh mungkin barangan ataupun produk ataupun servis yang kita cuba pasarkan tu, kita nak segmentkan dia mengikut pecahan benua. Mungkin kita tengok dari segi Asia Tenggara, ataupun kita tengok dari segi Australia, benua Australia sebagai contoh, ataupun kita tengok daripada Europe punya konteks, itu dimasukkan dengan region of the country ataupun the world. Ataupun dari segi market size sebagai contoh, katalah market size untuk sesebuah negara ataupun tempat tu, dia mungkin dia punya anggaran dia lebih kurang dalam 100,000 penduduk. Itu yang dimaksudkan dengan market size. Ataupun market density adalah kita tengok daripada segi, sebagai contoh, katalah kamu nak pasarkan device ataupun alat mungkin music yang boleh dengar semasa traffic jam. Jadi bila kita tengok dari segi density ataupun kepadatan, selalunya kita boleh tengok kalau dalam konteks Malaysia dekat Klang Valley. Kalau kamu tengok waktu bekerja 7 pagi sehingga 9 pagi ataupun 5 petang sehingga ke 7 malam, kamu boleh tengok dari segi traffic jam. Bila ada traffic jam, maknanya dekat situ market density, maksudnya ada kepadatan. Jadi produk yang kamu pasarkan hendaklah memenuhi market density tersebut. Selain daripada itu, sebagai contoh, mungkin dari segi climate ataupun dari segi cuaca. Bila kamu nak buat dari segi geographic segmentation ni, kamu katalah kamu nak jual baju sejuk.
tetapi dia tidak bersesuaian dengan klimat ataupun cuaca di Malaysia, di mana pada Malaysia selalunya cuaca yang kita alami adalah cuaca panas, melainkan pada bulan November, Disember musim hujan ataupun musim tengkujuh. Jadi pada bulan-bulan lain untuk penjualan baju sejuk yang tebal macam kat overseas tu tidak bersesuaian dengan kita punya geographic factors. Jadi dekat sini contoh-contoh yang diberikan adalah dari segi mungkin tengok region of the country or the world, market size, market density or climate. Itu yang dimaksudkan dengan geographic segmentation. So these are the benefits of geographic segmentation, which is new ways to generate sales in sluggish and competitive markets. Scanner data allow assessment of best-selling brands in region. Regional brand appeal to local preferences. React more quickly to competition. These are the benefits of geographic segmentation. For example, it would make sense for a shoe store to offer sandal to those living in a snow-peaked mountain range. Similarly, it would be inappropriate to offer a waterproof winter coat to residents of a hot, dry climate. Ini contoh yang saya maklumkan tadi, saya bagi contoh. Bila kita berada dalam situasi ataupun Malaysia memang terkenal dengan cuaca yang panas, jadi kamu sebagai pegawai pemasar ataupun organisasi yang menjual barangan ataupun servis, dia kena tengok dari segi faktor-faktor geografi ataupun faktor-faktor cuaca. Adakah produk tu bersesuaian dengan market untuk sebuah negara tersebut? Okay, so this is the example of geographic segmentation. For example, McDonald's serves beer in their German restaurant, but not in the US, and especially in Malaysia. Dekat McDonald's kita tak ada serve beer. Tetapi berbanding dengan Jerman, McDonald's di Jerman dia ikut geografik punya kedudukan geografi, dan juga dari segi kesesuaian lah, dekat Malaysia tak sesuai untuk hidang beer dekat McDonald's. So it reflects the differences in drinking preferences between the two cultures. They have also incorporated local foods on their menu in some locations. The Mac Arabia in Middle East, dekat Timur Tengah, dia ada Mac Arabia. Banana Pie in Brazil, negara yang terkenal mungkin dengan buah pisang. Dan juga Mac Veggie, Salsa Bean Burger and other unique items in India. Sebab India, dia memang terkenal dengan vegetarian punya menu. Jadi mereka memperkenalkan Mac Veggie berdasarkan geographic segmentation. Ini adalah contoh geographic segmentation. Seterusnya, kita akan pergi kepada base yang kedua, iaitu demographic segmentation. Okey, dari segi demographic segmentation ni adalah sesebuah market tu dia akan dibahagikan ataupun difokuskan ataupun dikecilkan mengikut demographic karakteristik. Okey, demografik ni dia adalah ciri-ciri ataupun karakter untuk sesebuah masyarakat. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti sesebuah masyarakat tu, ini adalah faktor-faktor ataupun dia punya indikator ataupun predictor, iaitu age, gender, income, ethnic background and family life cycle. Okay. Sebagai contoh, katalah kata saya nak pasangkan, mungkin kita tengok dari segi contoh yang sedia ada. Kita ambil contoh KFC. KFC dia bersesuaian dengan every age dan juga dia bersesuaian dengan kita punya kehendak pasaran di Malaysia. Sebabnya daripada sekecil-kecil orang ataupun sekecil-kecil kanak-kanak sehinggalah ke orang tua, mereka familiar with KFC sebagai contoh. Jadi in terms of segmentation by age, KFC adalah salah satu contoh yang baik. Sebagai contoh, untuk suatu produk tu mengikut income. Katalah mungkin saya nak beli perfume mengikut pada income level yang bersesuaian. Mungkin pada permulaan saya bekerja, mungkin saya boleh beli perfume yang mungkin kurang berjenama. Tetapi apabila semakin lama saya bekerja, mungkin saya punya preferences dan saya punya gaji dah semakin meningkat, increasing. Jadi saya punya based on my income, saya punya demographic segmentation ni, saya akan beli mungkin perfume yang bersesuaian dengan income level saya. Okay, so the demographic factors is one of the most applied basis for segmenting the consumer market. Sebagai contoh, okay, ini yang dikatakan untuk demographic selalunya dia adalah salah satu base yang
famous ataupun selalu difokuskan oleh syarikat-syarikat untuk buat market segmentation. This is because the market consists of different individuals and demographic segmentation permits the marketer to dissect and group the segment according to similarity in characteristic. For example, a marketer can group a segment that has this characteristic: a Malay female aged 20 and 30, single, holds a diploma or degree in terms of education, and works as an executive with an income range of 2,000 to 4,000. Sebagai contoh, katalah mungkin saya sebagai pegawai pemasaran, bila saya nak create satu segmen ataupun saya nak fokuskan sesuatu segmen tu, segmen market ataupun segmen bagi sebuah pasaran, saya akan tengok berdasarkan demographic karakteristik. Saya akan pastikan mungkin saya nak katalah saya nak pasarkan produk kecantikan sebagai contoh. Jadi saya akan fokuskan kecantikan yang boleh digunakan ataupun makeup yang boleh digunakan ataupun mesra ibadah ataupun mesra wuduk sebagai contoh. Jadi saya akan gunakan faktor-faktor demografik ni untuk narrow down saya punya target market. Sebagai contoh, Malay female yang berusia antara 20 hingga 30, mungkin dia in terms of single ataupun masih lagi belum berkahwin, in terms of holds a diploma or degree sebagai contoh, and bekerja sebagai eksekutif. Sebab apa? Sebab di sini bila bekerja dia ada income range ataupun berpendapatan untuk setiap bulan. Okey, ini sebagai contoh basis for demographic segmentation. Dia ada 5 perkara yang kita boleh tengok dari segi age, gender, income, ethnic background and family life cycle. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok contoh yang diberi dekat sini berkaitan dengan BMW. Bila sebagai contoh, BMW dibuat segmentation based on dia punya model, series, 2 series, 4 series, 5 series dengan 7 series. Based on this series, dia ada dia punya range ataupun harga bersesuaian dengan dia punya demographic segmentation. Sebagai contoh, katalah dekat sini untuk BMW nak pasarkan kereta 2 series, dia bersesuaian dengan orang yang berusia 20 tahun, baru saja grad sebagai contoh, mungkin berpendapatan tinggi. Jadi dia punya mungkin dari segi segmentation untuk kereta ni, dia adalah bersesuaian dengan orang yang masih lagi single, masih belum lagi berkeluarga, tak ada kanak-kanak, mungkin dia ada 2 seaters sebagai contoh, dan juga dia lebih kepada social lifestyle punya bentuk ataupun kesesuaian. Ataupun dekat sini mungkin BMW dia nak fokuskan kepada orang yang sudah bekerja mungkin 5 hingga 6 tahun. Jadi age dia dalam lingkungan 30 tahun. Upward mobile, maksudnya dia bekerja, mungkin bergerak ke sana ke sini. Jadi dia perlukan kereta yang stable ataupun kereta yang kemas. And then sama ada single or married. Dekat sini mungkin dia punya seater mungkin 4 ataupun boleh memuatkan 5 orang berbanding dengan yang tadi tu 2 seater ataupun 2 seat dia ada 2 saja, mungkin bersesuaian dengan orang yang orang yang single ataupun masih lagi belum berumah tangga dan tidak ada kanak-kanak ataupun anak sendiri. Berkaitan dengan ni, dia active lifestyle, mungkin dari segi dia punya design ataupun kesesuaian mengikut dia punya kehidupan, mungkin seorang yang aktif sebagai contoh, dan seterusnya. Alright, so itu berkaitan dengan demographic segmentation. Seterusnya, basis yang ketiga, untuk segmenting consumer market, yang ketiga adalah psychographic segmentation. Okay, what does it mean by psychographic segmentation? Okay, dalam segmentation ni ataupun mungkin dari segi pembahagian market ataupun pasaran tersebut adalah dia mengikut different group according to social class, lifestyle or personality characteristic. Sebagai contoh, mungkin dari segi mungkin katalah barangan-barangan yang mungkin mahal sedikit yang difokuskan kepada golongan T20 ataupun berpendapatan tinggi, berbanding dengan B40 ataupun M40. Jadi produk tersebut difokuskan kepada social class ataupun lifestyle. Mungkin produk ataupun servis yang dihasilkan tu mengikut kesesuaian lifestyle, ataupun sebagai contoh katalah
orang yang hidup secara aktif ataupun selalu pergi ke pusat kesihatan ataupun gym. Jadi in terms of market segmentation dia memfokuskan kepada fitness punya lifestyle ataupun personality characteristic. For example, Nescafe punya iklan, dia memfokuskan kepada lifestyle of happiness with friends sebagai contoh. Okay, what does it mean by lifestyle? Lifestyle ni in terms of divided people into group according to the way they spend their time, the importance to the things around them, their beliefs and socio-economic characteristic like income and education. Jadi, dalam psychographic punya segmentation ni, dia berdasarkan lifestyle. Apa yang berlaku di sekeliling kamu dan juga apa yang kawan-kawan ataupun orang sekeliling kamu gunakan ataupun pakai mungkin mempengaruhi your preferences ataupun your needs. Jadi in terms of geodemographic adalah segmenting potential customer into neighborhood lifestyle categories. Combines geographic, demographic and lifestyle segmentation. Yang ni dia adalah gabungan di antara geographic, demographic dan juga lifestyle segmentation. Okey, ini contohnya, sebagai contoh katalah dia bagi contoh dekat sini berdasarkan social class ataupun lifestyle, mungkin rumah yang dimiliki oleh kedua-dua ni antara Steve dan juga Jim Johnson dan juga Steve Smith, dia rumah ataupun dia orang punya preferences ada berdasarkan masing-masing punya preferences. Sebab sini mereka gender sama dan juga address dan sama, jadi dia income dan juga age pun sama, tetapi interest dan juga dia orang punya purchases adalah berlainan mengikut minat dan juga kehendak masing-masing. Sebagai contoh, Steve dia mungkin minat NASCAR, dia minat kereta, dia suka berburu dan dia suka live music. Jadi untuk memenuhi dia punya interest, dia punya purchases adalah fast food dan juga light beer sebagai contoh. Berbanding dengan Jim, mungkin dia lebih berat ke arah art, movie dan juga sports car. Jadi dia lebih suka, mungkin dia beli barangan yang bersesuaian dengan dia punya lifestyle dan juga dia punya social class. Selalunya kalau wine ni dikaitkan dengan orang-orang yang mungkin dia sedikit berpendapatan tinggi dan juga dia mungkin lebih kelas berbanding dengan beer. Beer selalunya untuk orang-orang mungkin berpendapatan rendah. Dan juga organic food sebagai contoh. Organic food ni adalah makanan kesihatan yang lazimnya dia lebih tinggi ataupun lebih mahal berbanding dengan fast food ataupun makanan biasa. Okay. Okay, so di sini dia tunjukkan contoh di antara demografik dan juga psychographic. Kalau demografik ni kalau kamu tengok, dia lebih kepada memfokuskan kepada ciri-ciri sesebuah society. Contohnya dari segi mungkin gender, ini dari segi dia punya address ataupun dari tinggal di mana, dan juga dari segi profession ataupun dia punya pekerjaan dan juga usia dia 36 tahun dan juga dari segi pendapatan tahunan dan juga social status. Berbanding dengan psychographic ni dia lebih tengok kepada kamu punya lifestyle. Sebagai contoh, kamu minat sukan, NBA, kamu minat basketball ataupun sukakan haiwan ataupun tengok dari segi whether you enjoy vacation ataupun value family bonds. Itu beza antara demographic dengan psychographic. Seterusnya, base yang keempat adalah benefit segmentation. Okay, benefit segmentation ni dia very clean cut ataupun very forward, di mana in terms of kita nak groupkan customer ni di dalam satu market segment berdasarkan the benefits they seek from the product. Maksudnya mereka akan memilih produk tersebut berdasarkan keuntungan ataupun kelebihan yang mereka dapat apabila mereka mendapatkan produk tersebut. So dalam benefit segmentation ni, dia selalunya menunjukkan bahawa marketers to determine the major benefits that the people look for in a product. For example, Olay yang produk kecantikan tu have variety range of product
They have only total effect. Ini untuk memfokuskan pada aging punya group, mungkin pada warga emas ataupun warga yang sedang meningkat usia. And then Olay White Radiance for fair skin, for example Sunsilk untuk straighten ataupun anti-dandruff, Black and Shine and daily use sebagai contoh. Kalau kamu tengok dari segi trend untuk benefits ni adalah segmen ni ataupun pasaran ni diwujudkan berdasarkan kelebihan yang mereka terima kelebihan yang mereka terima setelah mereka membeli produk tersebut. Sebagai contoh, kat sini dia bagi contoh, katalah untuk phone dan juga katalah untuk peralatan sukan. So the benefit that you get from this product adalah kamu boleh berkomunikasi. Jadi based on communication punya needs, kamu dah boleh bentuk satu market segmentation. Kamu boleh bentuk satu base iaitu in terms of communication punya benefits ataupun dari segi mungkin fitness lifestyle punya means ataupun pilihan hidup kesihatan, pilihan hidup yang sihat. Alright. Okay, so base yang kelima dan juga yang terakhir untuk basis for segmenting consumer market adalah yang terakhir adalah usage rate segmentation. Okay, dalam market segmentation ni, market tersebut divide ataupun dibahagikan berdasarkan the amount of product bought or consumed. Apa yang dimasukkan kat sini adalah dari segi cara penggunaan ataupun kadar penggunaan sesuatu barangan tersebut. Usage rate accounts for the amount of product used, whether consumer are first-time users, former user, potential user, light or medium or heavy user. The focus of marketing is often on the heavy user market segment based on the 80-20 principle. What does it mean by 80-20 principle? It's a principle holding that 20% of all customers generate 80% of the demand. Daripada 20% of the market adalah pengguna yang setia, yang sentiasa akan menggunakan produk ataupun servis tersebut. Sebagai contoh, kita bagi kat sini adalah in terms of airlines travel, cellular phone users, soft drink. Ini melibatkan heavy users, require a greater advertising effort, more extensive distribution, greater sales promotion and etc. Sebagai contoh, dekat sini dia bagi contoh in terms of usage rate. Ada, kita akan tengok dari segi game, mungkin dari segi game kita boleh relate. Katalah dalam satu pasaran tu, kalau kita tengok dari segi usage rate, katalah kamu mungkin heavy gamers. Jadi, in terms of usage rate kamu adalah heavy product users. Berbanding dengan saya, mungkin saya tak ada banyak masa untuk main game. Jadi, saya adalah light user. Ataupun ada setengah orang yang kadang-kadang dia ada masa, dia akan main game. Ada setengah masa mungkin dia tak ada masa, jadi dia tak ada masa untuk main game. Jadi dia adalah medium user. Okay, so di sini contoh yang diberikan untuk light user mungkin main game, video games, mungkin seminggu sekali. Dia boleh dikategorikan sebagai light user ataupun pengguna yang jarang-jarang menggunakan barangan ataupun produk itu. And then 2 to 3 times a week, katalah dalam seminggu tu kamu boleh luangkan masa 2 hingga 3 kali untuk bermain game. Jadi kamu adalah medium user. Tapi kalau heavy user ni setiap hari, even though waktu hari kelas pun mungkin kamu boleh curi masa untuk main game. So on a daily basis, you are a heavy user of gaming. Okay. Alright, so di sini kalau nak tengok dari segi market ataupun consumer segmentation, Amazon adalah salah satu company yang sangat-sangat bersesuaian untuk kita tengok dari segi bagaimana dia buat segmentation. Sebagai contoh, kalau demographic segmentation, Amazon dia dah jalankan kajian sebelum dia fokuskan kepada demographic segmentation. Dia tengok people with internet access, age group 20 to 50 years, ini dah mula ada pendapatan sendiri. And then 45%
of online buyers belong to the 35 to 49 age group. Maknanya dekat sini, based on demographic, orang yang berusia 35 hingga 49 tahun ni selalunya dikenali sebagai orang yang ada pendapatan sendiri, dah bekerja sendiri, dah ada dapat gaji sendiri. Jadi based on demographic ni, dia dah ada market sendiri. Focusing on a younger audience berbanding dengan orang yang berusia 50 tahun ke atas, demographic segmentation ni Amazon dia memfokuskan kepada golongan-golongan yang telah berpendapatan dan juga berusia 50 tahun ke bawah. Maknanya dia adalah younger audience. Kemudian psychographic segmentation, dekat sini Amazon dia ada satu loyalty program. Jadi digunakan psychographic segmentation. Customer who likes innovation and changes to the website. Amazon ni kalau kamu baca news, dia memang adalah syarikat ataupun an entity yang sangat-sangat cepat berinovasi. Kalau kamu tengok dari segi teknologi transportation dia dah mula menggunakan robot sendiri untuk lakukan pengkelasan barangan dekat dia orang punya warehouse. Jadi berdasarkan tu mereka membentuk segmentation sendiri berdasarkan psychographic basis. Those who value customer care first and people who click on recommended and suggested product the most. Okay. Seterusnya adalah situational segmentation Amazon. Amazon ni adalah sebuah syarikat yang sangat-sangat mementingkan convenience. Dia lebih kurang macam Lazada, tetapi dia famous dekat United States ataupun dekat Amerika. Jadi, kalau macam kamu, bila kamu gunakan Lazada, dia sangat-sangat mudah. Kamu boleh beli barangan di dalam platform online. Sama juga dengan Amazon ni, dia sangat-sangat convenience and then interest in new categories, new lucrative deals every day, every hour, and low pricing as a major factor for purchasing online. Kenapa dia orang boleh buat harga yang rendah untuk platform-platform online? Yang pertama, dia boleh jimat dari segi instead of ada physical store, mereka hanya paparkan di dalam internet. Jadi dekat situ dia boleh adakan penjimatan dari segi operational cost. Sebab itu barangan yang kita beli secara online dia lebih murah berbanding dengan kita dapatkan dekat kedai. Sebab kalau barangan yang dipaparkan ataupun dipamerkan dekat kedai, dia akan melibatkan kos-kos, contohnya kos elektrik, nak pasang lampu, kos operasi untuk membayar pekerja. Jadi di situ berdasarkan situational segmentation, Amazon dia dah berjaya menarik minat orang ramai dengan faktor-faktor low pricing. Seterusnya, geographic segmentation. Okey, Amazon ni dia ada satu appeal yang bila kita dengar news berkaitan dengan Amazon, kita akan, bila kita dengar Jeff Bezos, kita akan secara langsung kita akan fikirkan berkaitan dengan Amazon. Dia adalah diilhamkan ataupun diusahakan oleh Jeff Bezos. Jadi international appeal tu dia dikenali ramai, dan digital sales over real world sales. Sales dijana oleh Amazon dijana di dalam secara online berbanding dengan kedai fizikal. Focuses on developed area. Kalau tengok geographic segmentation of Amazon, dia memang memfokuskan kepada bahagian-bahagian ataupun kawasan-kawasan yang ada kemudahan internet ataupun internet connection. Jadi kat sini berbanding dengan rural areas, smartphone adalah sangat-sangat penting. Alright, itu yang dimaksudkan dengan Amazon punya, kita tengok dari segi consumer segmentation. Okay, sebelum kita teruskan dengan 6 steps in segmenting market, kita akan rehat sekejap, lebih kurang dalam 3 minit. Saya akan kembali selepas kita rehat, kita pergi refresh ourselves sekejap. Mungkin boleh pergi bangun sekejap daripada kita tengok laptop, kita boleh pergi minum air, and then cuba rehatkan mata sekejap sebelum kita sambung sekejap lagi. Okay, jumpa dalam masa 3 minit lagi insyaAllah.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your focus and your understanding. I really hope that kita akan teruskan dengan 6 steps in segmenting market. Kita masih lagi dalam konteks of segmenting. Jangan risau. Kita akan cuba, kalau anda kata masih lagi belum jelas, waktu tutorial nanti saya akan cuba explain berdasarkan your group assignment. Mungkin bila kita tengok dari segi perspektif of your group assignment, dia akan lebih jelas lagi. Okay. So saya nak recap balik, kita dah belajar tadi berkaitan dengan apakah itu market. Kita dah belajar juga market segmentation. Kita tengok kenapa kita kena adakan market segmentation ni. Kemudian the criteria of successful segmentation. Kemudian part yang penting, sebabnya kita akan gunakan basis for segmenting consumer markets ni yang ada 5 perkara tadi: geographic, demographic, psychographic, benefits dan juga usage rate. Kamu akan gunakan dalam kamu punya group assignment nanti. Andai kata ada soalan, kita akan discuss dengan lebih lanjut dalam kelas tutorial nanti. Okay, so now we are moving to the next subchapter, iaitu 6 steps in segmenting market. Okay, jadi untuk 6 step in segmenting market ni dia sangat-sangat penting sebabnya kamu akan gunakan step-step ni di dalam your group assignment. Kalau kamu perasan, dalam kamu punya group assignment tu, untuk perkara kedua, kamu kena tengok dari segi bagaimana kamu nak fokuskan ataupun kamu nak tengok market segmentation. Jadi, ini yang kamu akan gunakan di dalam kamu punya assignment nanti. Okay, so dalam ni dia ada 6 langkah, which is the first one adalah select a market for study, choose basis for segmentation, select descriptors, profile and analyze segments, select target markets, and you design, implement, maintain marketing mix. Okay, saya bagi contoh. Okay, kita tengok untuk mudahkan pemahaman. Katalah ada antara kamu yang pilih produk Family Mart. Saya bagi contoh Family Mart. Okay, Family Mart adalah salah satu contoh untuk kita boleh masukkan dalam market for study. Jadi bila kamu dah pilih market for study dekat sini Family Mart, jadi berdasarkan Family Mart tu, kamu akan pilih langkah seterusnya adalah kamu akan choose basis for segmentation. Okay, basis ni kita baru saja belajar tadi, kalau kamu masih ingat, yang ada 5 perkara. 5 perkara tadi tu: geographic, demographic, psychographic, benefits dan juga usage rate. Katalah group kamu dah pilih Family Mart sebagai contoh. Jadi dekat basis for segmentation ni, kamu nak pilih demographic sebagai contoh. Setelah kamu dah pilih demographic, basis for segmenting adalah demographic. Jadi dekat sini kamu akan tengok dari segi mungkin age, gender, income, race ataupun family life cycle. Katalah kamu nak pilih age sebagai contoh. Bila kamu dah pilih demographic, kamu select descriptors. Descriptors ni adalah salah satu contohnya. Dekat sini saya bagi contoh untuk mudahkan pemahaman. Kita tengok balik dekat tadi tu. Okey, jadi katalah kamu pilih demographic tadi, dekat bawah ni adalah dia punya descriptors. Sebagai contoh, kamu nak pilih age. Okey, Family Mart adalah bersesuaian untuk katalah remaja berusia 17 tahun ke atas sehingga mungkin adult ataupun golongan dewasa berumur 50 tahun ke bawah. Jadi dari segi age, kesesuaian dia adalah umur 17 tahun sehingga 49 tahun. Itu yang dimasukkan dengan select descriptors. Okey, selepas tu, lepas kita dah select descriptors, kita akan pilih, Okay, lepas kita dah select descriptors, kita akan profile and analyze segment. Bila kita dah fokuskan, kita dah narrow down kepada descriptors berdasarkan basis tadi, kita akan profiling dan juga kita akan analyze the segment. Seterusnya bila kita dah analyze, kita dah kenal pasti, contohnya dalam umur 17 tahun sehingga 49 tahun pengguna Family Mart, katalah mostly ataupun majority adalah
daripada golongan yang berusia belia sebagai contoh 17 sehingga 30 tahun sebagai contoh. Jadi dekat situ kamu akan select target market. Jadi target market untuk FamilyMart adalah remaja berusia dalam golongan belia, mungkin 17 tahun sehingga 30 tahun. Jadi bila kamu dah kenal pasti dekat sini, so the next step adalah to design, implement and maintain marketing mix. Jadi dekat sini kita dah kenal pasti orang yang berusia 17 sehingga 30 tahun, kita kemudian the next step adalah kita akan pastikan the 4Ps, product, place, price and promotion adalah bersesuaian dengan target market kita tadi. Okey. Kalau nak tahu, kita akan pergi one by one. Step yang pertama adalah select a market or product category for study. Jadi dekat sini, kamu kena pilih ataupun kalau kita tengok dari steps ni, kita pilih produk yang sedia ada ataupun produk yang sedang dibangunkan, related or new market or product, and totally new market or product. Dia ada 3 jenis kategori produk. Kamu boleh pilih yang sedia ada ataupun yang masih lagi baru ataupun sedang dibangunkan. Jadi dekat sini, katalah dia pilih produk dia adalah produk convenience, mudah didapati, dan produk kategori dia adalah susu. Bila kita pilih susu ni, kita kena fokuskan kepada satu brand. Sebagai contoh, brand ni mungkin famous kat overseas, saya tak pasti, Paul's Goat's Milk. Okay. Seterusnya, selepas kita dah pilih produk, iaitu langkah pertama yang kita tengok dalam konteks your group assignment, kamu dah pilih produk iaitu FamilyMart sebagai contoh. Bila kamu pilih FamilyMart, kamu fokuskan kepada satu produk saja iaitu Oden sebagai contoh. Okey, jadi dekat sini kamu kena choose your bases for segmentation. Yang tadi ada 5 base, dekat sini dia bagi contoh 4 saja iaitu geographic. Contohnya kalau katalah kamu pilih base tu adalah geographic. Geografik tu mungkin kamu nak sesuaikan, katalah FamilyMart tu dia mungkin sesuai dengan Malaysia sebabnya barang-barangan tersebut mungkin dijual bersesuaian dengan faktor geografi ataupun dari segi cuaca dengan Malaysia, mungkin bersesuaian lebih kurang macam Jepun sebagai contoh. Ataupun dari segi demographic based on age, income, occupation or family size. For example, katalah FamilyMart dia mungkin sesuai untuk family, ataupun mungkin pasangan yang tengah bercinta mungkin bersesuai untuk pergi FamilyMart, mungkin nak pergi dating kat sana sebagai contoh, ataupun business diners. Seterusnya behavioral, mungkin dari segi purchasing habits. Sebagai contoh, katalah FamilyMart mungkin dia lebih sesuai untuk orang yang tidak mengeluarkan duit yang terlalu tinggi. Itu dimaksudkan dengan high spenders, maksudnya dia selalu membeli belah dalam kadar yang tinggi ataupun menggunakan kos yang tinggi. Low spenders ni adalah maksudnya dia mengeluarkan kos yang rendah untuk membeli barangan. Jadi untuk FamilyMart dia mungkin lebih bersesuaian dengan low spenders sebab barangan-barangan dalam FamilyMart sebagai contoh adalah mampu milik, sebagai contoh Oden. Semangkuk Oden tu mungkin bernilai RM5. Maksudnya dia kos yang dalam kos yang mampu milik dan kos yang rendah. In terms of psychological tadi, bermaksud dekat sini based on a customer's belief and values. Psychological maksudnya dari segi psychographic tadi, psychographic segmentation berdasarkan social class, lifestyle ataupun personality karakteristik. Sebagai contoh, katalah kamu pilih FamilyMart. FamilyMart dia memang sangat-sangat famous kat social media. Jadi katalah kalau permulaan FamilyMart dikenalkan dahulu, kita tengok dari segi lifestyle orang, bila pergi ke FamilyMart mereka akan ambil gambar dan upload dekat social media, sebagai contoh dekat Instagram, Facebook ataupun Twitter. Jadi itu adalah in terms of lifestyle ataupun personality characteristics of customer. Jadi setelah kamu pilih salah satu basis ataupun basis for segmentation, langkah seterusnya adalah selecting segmentation descriptor. Jadi dekat sini kalau kamu nak faham, descriptor adalah is relevant for every product. Okey, descriptor sebagai contoh saya tengok kat sini, kita tengok kat sini, kita patah balik dekat slides dekat sini. Okey, so these are the
So these are the descriptors. Kamu boleh pilih, kalau katalah kamu pilih geographic, so you need to explain based on descriptor such as region, market size, market density or climate. And then katalah kamu pilih demographic, so these are the descriptors that you need to explain in your report. Okay, katalah psychographic in terms of personality, motives, lifestyle ataupun geodemographic. Seterusnya sama juga dengan benefits and usage rate. Okay, so itu adalah langkah yang ketiga iaitu select descriptors. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah yang keempat kat dalam gambar rajah ni. Langkah yang keempat, 6 steps in segmenting market. Kita letakkan diri kita sebagai pegawai pemasar. Seterusnya kita akan buat profiling and analyzing product ataupun segment. Okay, so dekat sini katalah kamu dah pilih tadi sebagai contoh Family Mart dan kamu dah pilih descriptor dari segi demografik sebagai contoh. Jadi, kamu letakkan diri kamu sebagai orang yang terlibat dalam marketing ataupun pemasaran, kamu perlukan data ataupun kamu perlukan maklumat. Sebagai contoh, katalah tadi Family Mart bersesuaian dengan orang yang berumur 17 hingga ke 49 tahun. Jadi, dalam segmen ini, kita akan tengok data-data yang ada. Sebagai contoh, katalah mungkin orang yang tergolong pengguna-pengguna Family Mart mungkin tergolong di dalam umur ini dan mereka melakukan pembelian 80% of total purchase daripada the whole purchase untuk bulan tersebut. Ataupun dari segi brand loyalty, mungkin orang yang berumur 25 tahun dia orang memang even though mereka sudah bekerja tetapi mereka masih lagi setia untuk membeli oden dengan Family Mart sebagai contoh. Okay, so itu in terms of profile and analyze segment. Seterusnya setelah kita analyze dan juga kita buat profiling, kita akan pilih target market yang kita mahukan. Sebagai contoh macam saya kata tadi, katalah daripada umur 17 sehingga ke 49 tahun, kebanyakan pengguna Family Mart yang menggemari oden adalah tergolong di dalam kategori orang yang berumur 25 tahun ke 35 tahun. Jadi itu adalah your target market. Kamu fokuskan kepada satu satu kumpulan umur untuk kamu fokuskan dan juga kamu cuba memahami diorang punya purchase behavior. Seterusnya adalah selepas kita pilih umur, katalah 25 ke 35 tahun tadi, kita akan design, implement and maintain appropriate marketing mixes. Kalau kamu masih ingat, kita kena recap balik apa yang kita belajar dalam chapter 1, product, place, price and promotion. Ini adalah fasa ataupun stage di mana kita akan implement the marketing mix bersesuaian. Sebagai contoh macam tadi, konteks yang saya bagi tadi, mungkin pengguna Family Mart kebanyakannya berusia 25 tahun ke 35 tahun. Jadi kita akan formulatekan, kita akan hasilkan marketing mix untuk 4 piece ni berdasarkan age group tadi sebagai contoh. Okay. Alright, so dekat sini kita recap balik. Yang pertama, kamu kena pilih select a market for study, choose basis for segmentation, and then you need to select descriptors. Kalau kau nak tengok apakah descriptors untuk base tu, kamu kena refer pada slides berkaitan dengan basis for consumer segmentation. Kemudian kamu akan buat profiling and analyzing segment. Kamu akan tengok segmen-segmen mana yang lebih menjanjikan ataupun mendapat keuntungan ataupun ada potential. And then you select that target market and then you will implement the 4 piece: product, price, place and promotion untuk target market tersebut. Jadi 6 step of segmenting market ni kamu akan implement in your job ataupun dalam konteks sekarang kamu akan gunakan in your group assignment. Okay. Alright, so sebelum kita teruskan dengan target market, saya rasa kita akan rehat sekejap dalam 2 minit untuk kita dapatkan rehat sekejap. Sebabnya kita dah sampai kepada part untuk targeting. Kita dah habis kat segmenting, kita akan masuk kepada part yang kedua dalam topik 4 ni iaitu targeting.
dan seterusnya kita akan tutup dengan positioning. Kalau kamu masih ingat, dekat gambar rajah sekejap ni saya tunjuk. Okey. Jadi dekat sini segmenting kita dah cover. Sekarang kita akan masuk targeting. Selepas kita belajar targeting, kita akan fokuskan kepada positioning. Okey, so kita akan rehat sekejap 2 minit. Saya akan kembali selepas ni. Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your attention and your focus. Kita akan teruskan dengan part yang kedua untuk chapter yang keempat ni, iaitu targeting. Okey, so dalam proses targeting ni, kita akan tengok dari segi target market. What does it mean by target market? It's a group of people or organization for which an organization designs, implements, and maintain a marketing mix intended to meet the needs of that group, resulting in mutually satisfying exchanges. Okey, maksud target market di sini adalah dari segi kacamata sebagai seorang pegawai pemasaran ataupun insan yang terlibat dalam marketing. Jadi target market ni adalah kita tengok dari segi satu kumpulan manusia ataupun mungkin dari segi organisation di mana kita sebagai marketer, kita kena design, implement dan juga kita kena maintain the 4 P's: product, place, price and promotion berdasarkan target market kita ni, in order for us to meet the needs of that group, keperluan-keperluan ataupun kehendak bagi certain manusia ataupun kumpulan manusia, di mana bila kita sediakan servis ataupun produk untuk memenuhi keperluan ataupun kehendak golongan ni, as a result kita akan dapat kadar kepuasan pelanggan ataupun kita boleh ataupun berupaya memenuhi permintaan pelanggan. Itu yang dimaksudkan dengan target market. Alright, jadi dalam targeting ni kamu kena ingat dia ada 3 komponen penting, iaitu yang pertama ialah undifferentiated targeting. Apa yang dimaksudkan dengan undifferentiated targeting ni adalah dia adalah satu marketing approach that views the market as one big market with no individual segments and thus requires a single marketing mix. Jadi dekat sini marketing mix yang diamalkan di dalam undifferentiated targeting ni, dalam targeting yang pertama, dia memfokuskan kepada sesuatu market sahaja. Dia tak ada segmen-segmen. Maknanya untuk barangan ataupun produk yang dijual ataupun disediakan tu, dia adalah dimonopoli oleh insan ataupun syarikat tersebut sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan undifferentiated targeting. Yang kedua adalah multi-segment targeting, di mana dalam sesebuah syarikat tu dia ada mix ataupun dia ada dia punya segmenting ataupun dia ada 4 jenis marketing mix ataupun lebih daripada satu, dan dia memfokuskan ataupun memberi pecahan kepada setiap satu segmen, di mana di dalam sebuah syarikat sebagai contoh,
dia ada dia punya own marketing mix, dia ada pecahan dia mengikut segmen-segmen tertentu. Bagi segmen-segmen tu dia ada dia own 4 piece. Maksudnya untuk segmen pertama dia ada price, place, promotion dan juga produk untuk segmen pertama dan seterusnya. Maksudnya kat sini dalam sebuah syarikat dia ada dia ada lebih daripada satu marketing mix untuk disesuaikan dengan setiap segmen produk ataupun servis yang mereka ada. Seterusnya yang ketiga adalah concentrated targeting, iaitu syarikat ni sama juga dengan yang pertama tadi, dia ada satu sahaja marketing mix tetapi dia ada banyak segmen, market segmen. Dalam satu syarikat dia ada satu sahaja approach tetapi dia ada banyak segmen. Okay. So yang pertama undifferentiated targeting. Yang kedua adalah multi-segment targeting dan juga concentrated targeting. Okay, kita akan tengok dengan lebih lanjut berkaitan dengan yang pertama, targeting yang pertama iaitu undifferentiated targeting, iaitu dia kata one big market with no individual segment and thus requires a single marketing mix. Kalau kau tengok dari segi gambar rajah ni, dia adalah satu syarikat ataupun organisasi, dia tidak ada pecahan market-market. Jadi difokuskan kepada satu market sahaja. Okey, contoh yang diberi di sini adalah Coca-Cola, single size, flour and sugar. Sebagai contoh yang lain, kalau untuk memudahkan kamu faham ataupun kamu nampak contoh berkaitan dengan targeting ni, kalau kamu tengok sebagai contoh penyedia perkhidmatan elektrisiti di Malaysia yang disediakan oleh TNB. Jadi TNB ni dia punya marketing adalah mass marketing, sebabnya produk yang disediakan hanyalah bekalan elektrik sahaja. Kalau kamu tengok iklan-iklan yang dipaparkan oleh TNB, selain daripada iklan raya ataupun iklan-iklan festivity, dia memang memfokuskan kepada electricity sahaja. Jadi itu yang dimaksudkan untuk mass marketing, dia hanya memfokuskan kepada satu segmen sahaja, iaitu electricity. Okey, contoh yang kedua adalah multi-segment strategy. Okey, kita kembali balik kepada undifferentiated strategy ni. Dia selalunya adalah produk-produk harian ataupun produk yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, katalah shampoo, ubat gigi ataupun Colgate sebagai contoh. Colgate adalah salah satu contoh yang saya beri tadi untuk undifferentiated strategy. Selain daripada TNB yang menjadikan perkhidmatan ataupun servis berkaitan dengan electricity ataupun elektrik, selain daripada itu adalah Colgate. Colgate dia adalah satu brand ataupun produk yang memfokuskan kepada ubat gigi sahaja. Okay, so kita akan teruskan dengan multi-segment strategy. Untuk multi-segment strategy ni, dia adalah a strategy that chooses two or more well-defined market segment and develop a distinct marketing mix for each. Okay, sebagai contoh dalam sesebuah syarikat, dia ada segmen-segmen, lebih daripada satu segmen, dan juga dia ada marketing mix yang bersesuaian dengan segmen-segmen tertentu. Jadi maknanya dalam sesebuah syarikat ataupun organisasi, dia ada lebih daripada satu marketing mix untuk disesuaikan lebih daripada satu market segment. Kita tengok gambar rajah ni, okey. Saya bagi contoh untuk multi-segment targeting ni adalah, kalau kamu tengok contohnya, kalau contoh paling senang untuk kita tengok pada masa sekarang adalah Farm Fresh sebagai contoh. Farm Fresh dia ada lebih daripada satu produk. Selain daripada susu, dia ada dia ada yogurt dan lain-lain. Jadi untuk susu tu dia ada segmen-segmen tertentu. Sebagai contoh, segmen pertama adalah mungkin dari segi susu segar. Seterusnya adalah susu mungkin cappuccino ataupun susu tongkat ali. Ketiga, susu coklat. Dan terbaru adalah susu berperisa pisang yang baru dikeluarkan baru-baru ni. Jadi untuk setiap satu segmen tu dia ada marketing mix yang tersendiri. Itu contoh yang boleh kita tengok multi-segment targeting. Okey, seterusnya yang ketiga adalah concentrated strategy.
In terms of target market ni, yang ketiga adalah concentrated strategy, which is a strategy used to select one segment of a market for targeting marketing effort. Okay, keyword dia dekat sini adalah niche market, itu one segment of a market. Niche market ni dalam kata mudah untuk kita fahami adalah satu pasaran yang difokuskan untuk kehendak ataupun keperluan pasaran tersebut. Sebagai contoh, niche market ni selalunya dikaitkan dengan pasaran yang hanya mampu dimiliki oleh golongan-golongan berpendapatan tinggi, T20 sebagai contoh. Concentrate on understanding the needs, motive and satisfaction of that segment's members and developing and maintaining a highly specified marketing mix. Some companies such as SME, small medium enterprises that have limited resources more concentrated on niche market, which results to more profitable outcome. For example, sebagai contoh, concentrated strategy ni, kalau tengok contoh yang untuk mudah kita fahami untuk kehidupan seharian kita, sebagai contoh adalah Starbucks. Starbucks dia adalah salah satu concentrated strategy di mana mereka target untuk market yang orang yang sukakan kopi, tetapi di dalam ambience ataupun environments yang eksklusif. Jadi Starbucks adalah salah satu contoh di mana dia memilih satu segmen dan difokuskan kepada niche market, iaitu orang yang suka makan kopi dan suka minum kopi di dalam persekitaran yang eksklusif sebagai contoh. Kalau kita nak tengok dekat sini, contoh yang diberikan, ini adalah advantages and disadvantages for each targeting strategy. Okay, so yang ni kamu boleh baca. Kalau ada soalan, kita akan discuss di dalam kelas tutorial nanti. Alright, so now selepas kita dah tengok what is targeting, kita akan pergi kepada part yang terakhir untuk chapter ni, iaitu berkaitan dengan positioning. Kita recap balik apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Dekat segmenting kita ada untuk segmenting tadi kita ada belajar berkaitan dengan the criteria, kita ada basis of segmentation, and then kita ada steps of segmentation. Kemudian kita ada berkaitan dengan targeting. Targeting kita ada 3, iaitu undifferentiated strategy yang pertama, yang kedua kita ada multi-segment strategy, dan seterusnya adalah concentrated strategy. Jadi last part of this chapter, selepas kita dah kenal pasti, kita dah buat segmentation, kita dah targeting, kita dah fokuskan kepada certain target market, seterusnya kita akan pergi kepada the last part, iaitu positioning. What does it mean by positioning? It's a process that influence potential customers' overall perception of a brand, product line or organization in general. Okay, so Lam ni dia adalah, kalau kamu tengok dalam file yang saya beri, dia adalah penulis untuk buku teks Fundamentals of Marketing. Kalau kamu ada masa, boleh rujuk kepada buku teks tersebut. Buku teks tersebut dia memang tulis berkaitan marketing secara mendalam. Kalau kamu ada masa, saya galakkan kamu untuk baca. It's a very interesting textbook to refer to. Okay, so based on Lam, dia define positioning as the place of a product, brand or group of products occupies in consumers' mind relative to competing offerings. Okay, dalam kata mudahnya, positioning ni dia adalah mungkin dari segi kalau nak mudahkan pemahaman kita adalah bagaimana sesuatu brand ataupun sesuatu barangan tu dia akan muncul dalam pemikiran kita setelah kita terfikirkan ataupun kita ada certain kehendak untuk kita penuhi. Sebagai contoh, katalah saya nak dapatkan ayam goreng dengan segera. Jadi secara tidak langsung, in terms of positioning, KFC adalah pilihan pertama saya sebabnya dia adalah fast food. Saya akan dapat ayam goreng dengan segera dan dia punya rasa sedap, dan juga dia adalah satu brand yang sangat-sangat familiar. Jadi in terms of positioning, dia dah berjaya influence the society. Saya adalah salah seorang daripada society
saya telah terpengaruh dengan perception di mana KFC adalah fast food ataupun penyedia makanan segera ayam goreng yang reliable dan juga saya boleh dapatkan ayam goreng dalam keadaan segera. Itu yang dimaksudkan dengan positioning di mana sesuatu brand ataupun produk tu dia telah establish ataupun dia telah kukuh dan menyebabkan bila orang menggunakan produk tersebut dia akan ada satu experience yang bagus yang menyebabkan kita akan terfikirkan produk ataupun servis tu apabila kita perlukannya. Alright, so dekat sini dia bagi contoh berkaitan dengan high quality, high price, low quality dengan low price ni, right? Okay, so in terms of positioning bases ni, there are 7 positioning bases. Okay, dalam proses positioning ni, dia ada base-base tertentu. Kita sebenarnya kalau untuk brand ataupun produk tu, kalau benda tu ada dalam pemikiran kita ataupun kita teringat, dia adalah berdasarkan 7 perkara ni. Dia salah satu ataupun kesemua. Tak semestinya kalau satu brand tu kita akan ingat ke 7 positioning basis ni. Kadang-kadang mungkin disebabkan product attributes ataupun benefits offered ataupun in terms of usage or application ataupun competitor ataupun dari segi price or quality ataupun product user or product class. Okay, what does it mean by yang pertama in terms of product attributes, which means kalau kamu tengok dalam kamu punya workbook, dia ada explanation berkaitan dengan positioning ni. Yang pertama adalah berkaitan dengan product features. Dia sama dengan product attributes ni adalah the product can be separated from its competitors based on attribute, features ataupun benefits. Sebagai contoh, katalah saya memang adalah pengguna produk Apple. Jadi in terms of the product attributes, dia punya features untuk produk Apple tu, saya dah familiar dengan produk Apple. Bila saya selalu menggunakan produk Apple, bila saya gunakan produk yang non-Apple, sebagai contoh katalah phone saya iPhone, saya dah familiar dengan operating system iOS. Jadi bila saya nak gunakan Android sebagai contoh, saya mungkin rasa benda tu tidak ada kelebihan sebabnya iOS dia lebih, pada pendapat saya, mungkin dia lebih memudahkan tugas-tugas saya sebagai contoh. Itu in terms of product attributes adalah apa yang untuk kata mudahnya untuk kita faham adalah mungkin dari segi bagaimana sesuatu produk tu membantu memudahkan tugasan harian. Next one adalah in terms of benefits offered. Daripada kita boleh tengok daripada kelebihan ataupun keuntungan yang kita dapat daripada barangan ataupun servis yang kita gunakan tu. Kita tengok dari segi the strategies implies that the position can be gained through proclaiming the benefits that consumer gets when they consume the product. Okay, sebagai contoh, saya ambil contoh yang sama juga. Katalah saya selesa menggunakan Apple product ataupun saya ambil contoh, katalah saya suka menggunakan iPhone. Jadi the benefits offered for me, iPhone dia lebih mungkin dari segi interface dia lebih tersusun, lebih clean berbanding dengan Android sebagai contoh. So that is the benefits offered to me as an Apple user sebagai contoh. Seterusnya in terms of usage or application, the product is marketed as when or how it can be used as a strategy to win an empty slot in the customer's mind. Sebagai contoh, katalah setiap tahun kita akan dapat ataupun kita akan dapat pelbagai model phone. Setiap tahun akan dilancarkan pelbagai model daripada sekecil-kecil telefon sehinggalah sebesar-besar peranan ataupun dia punya features of a phone. Jadi in terms of usage or application tu, dia hendaklah memenuhi keperluan untuk penggunaan ataupun dari segi bagaimana kita nak menggunakan handphone tersebut untuk memenuhi keperluan kita. Itu in terms of usage or application. Seterusnya competitors. This strategy to position a product is done by positioning it directly against or away from the competitor's position. Okay, dari segi ni, position kita tengok sebagai contoh. Katalah saya ambil contoh yang sama juga. Katalah Apple, dia punya produk ataupun dia punya servis lebih meluas berbanding dengan pesaing dia. Sebagai contoh mungkin Samsung. Jadi sebagai positioning basis in terms of competitor, Apple dia lebih mesra pengguna walaupun harga dia mungkin sedikit mahal, tetapi in terms of user friendliness
dia lebih baik berbanding dengan Samsung ataupun Android sebagai contoh. And then in terms of price or quality, okay, price or quality ni adalah is the most effective of all 7 attributes. Katalah sebagai contoh, katalah produk tersebut, saya ambil contoh yang sama juga, katalah Apple punya iPhone. Dia adalah produk yang harga dia tinggi. Secara tidak langsung, psychologically kita akan berpendapat ataupun pengguna secara general akan berpendapat apabila harga yang tinggi, dia akan lebih berkualiti. Dan apabila harga yang rendah sebagai contoh, kita secara tidak langsung akan berfikiran dia punya kualiti akan lebih rendah berbanding produk-produk berharga tinggi sebagai contoh. Seterusnya in terms of product user. Okay, so this strategy indicates that the company clearly can identify and know the consumer and their needs. Maksudnya dekat sini, sesebuah syarikat ataupun organisasi tu, mereka boleh kenal pasti siapakah pengguna-pengguna dia. Sebagai contoh, katalah kita ambil contoh, banyak sangat contoh berkaitan dengan Apple, mungkin kita ambil contoh berkaitan dengan kereta mewah sebagai contoh BMW. Jadi BMW dia adalah satu brand yang di mana pengguna-pengguna dia berpendapatan tinggi. Jadi of course BMW sebagai sebuah syarikat, dia orang boleh kenal pasti. Okay, so kita punya user ataupun customer adalah orang yang berpendapatan katalah RM10,000 ke atas untuk sebulan. Jadi mereka dah tahu the characteristic of the user dan juga pendapatan mungkin sebab mereka boleh tahu tangga pendapatan tu adalah sebabnya mungkin dari segi bayaran bulanan untuk sebuah kereta yang dikeluarkan oleh BMW. Katalah sebulan mungkin perlu bayar 3-4 ribu sebagai contoh. Dan the last one adalah in terms of product class is company can be positioned as superior to its competitors or that the product is so different compared to its competitors that almost not fit the same product category. Okay, sama juga in terms of lifestyle dan juga kelas ni, dia berkaitan dengan mungkin produk-produk yang dikeluarkan oleh mungkin niche market yang memfokuskan kepada barangan-barangan premium. Dia dilihat sebagai satu produk yang lebih tinggi dia punya position dia berbanding dengan produk-produk biasa. Saya bagi contoh, sama juga kita tengok dari segi konteks kereta. Katalah kereta tersebut dikeluarkan oleh pengeluar kereta mewah Mercedes. Jadi berbanding dengan kereta keluaran tempatan yang mungkin secara tidak langsung dilihat sebagai pilihan kedua ataupun mungkin dari segi kualitinya secara perspektif ataupun perceptionnya mungkin lebih rendah berbanding dengan kereta-kereta mewah keluaran Europe sebagai contoh, Mercedes sebagai contoh. Jadi itu adalah contoh in terms of product class. Okay, so seterusnya dekat sini kamu boleh tengok positioning basis dan juga dia punya contoh-contoh. Alright, so ini adalah contoh berkaitan dengan features ataupun mungkin dari segi keistimewaan sesuatu produk ataupun barangan tu berdasarkan features. Volvo is popular for safety in automobile industry. Volvo adalah satu brand yang terkenal, sangat-sangat terkenal in terms of safety. Kereta dia mungkin kalau accident sangat percentage untuk teruk tu mungkin berkurangan berbanding dengan kereta-kereta lain. Macam contoh saya berikan performance in terms of Apple product berbanding dengan katalah MacBook. Jika dibandingkan dengan Windows laptop, dia ada beza dari segi mungkin kelajuan, mungkin dari segi kebolehan untuk deliver sesuatu job. Jadi in terms of performance, Apple sangat dikenali sebagai inovatif, simplistic dan juga user friendly product. Dan in terms of timing ni in terms of trend ataupun fashion, Zara satu ketika dulu adalah satu brand yang sangat-sangat dikenali sebagai pencetus fashion yang sangat-sangat simple tetapi mampu milik. In terms of distribution, Coca-Cola sebagai contoh, kalau kamu pernah travel ke luar negara, sebagai contoh dekat Japan ke dekat Europe, semua negara-negara ni ada Coca-Cola. Maksudnya dekat sini in terms of distribution, mereka punya distribution channel sangat luas
sehingga Coca-Cola ni boleh muncul dalam lebih daripada 200 countries. And then in terms of user experience, Starbucks macam saya bagi contoh tadi, Starbucks adalah salah satu contoh penyedia perkhidmatan yang menyediakan kopi dalam satu environment ataupun ambience yang sangat-sangat eksklusif. Dan in terms of pricing ni Ferrari known as one of the most expensive cars in the world. Kalau kita secara generalnya, kita dengar Ferrari pun kita dah tahu. Okay, so this is an expensive ataupun luxury car. Okay, so kita dah sampai kepada penghujung chapter ni. So saya nak simplify balik apa yang saya tunjukkan pada awal slide ataupun awal lecture tadi. Yang pertama kita belajar berkaitan dengan segmenting. Segmenting ni kamu tengok dekat sini kalau dari segi gambarannya kita tengok kita ada pelbagai jenis lapisan masyarakat dalam sesuatu kumpulan. Jadi bila kita dah kenal pasti sesuatu kumpulan ataupun berdasarkan dia punya faktor-faktor contohnya macam demografik, geografik ataupun psikografik, kita akan fokuskan kepada satu target market sahaja. Selepas kita lakukan targeting, kemudian proses yang seterusnya adalah positioning di mana kita akan pastikan produk kita tu kita dah tentukan dia punya marketing mix untuk kekal di dalam minda pengguna-pengguna so that bila mereka perlukan untuk dapatkan barangan, contohnya katalah nak dapatkan order, satu-satu brand yang terfikir pada masa itu adalah Family Mart sebagai contoh. Itu yang dimaksudkan positioning di mana brand tu dah berada di dalam ruang minda para user ataupun para pengguna ataupun para pembeli. Okey, jadi untuk chapter ni, chapter keempat kita dah habiskan, alhamdulillah. So for topic 4, segmenting, targeting and positioning, we have completed the lecture. InsyaAllah saya rasa lepas tengok video lecture ni kamu dah boleh imagine apakah the next step of your group assignment. Okay, oleh sebab tu saya akan tanya waktu tutorial minggu ni kita akan ada live tutorial. Saya akan try untuk catch up balik dengan kamu berkaitan dengan apa yang kamu dah bincangkan last week dalam tutorial. Kan saya bagi masa untuk kamu discuss berkaitan dengan kamu punya group assignment. And then kita akan cuba untuk discuss dan kaitkan dengan topik 4 ni, segmenting, targeting and positioning ni. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana menonton. Saya minta maaf kalau video ni panjang sangat, saya cuba untuk simplifikan dalam masa 2 jam lecture ni. InsyaAllah kalau ada benda yang tak jelas, kita akan discuss dalam kelas tutorial. And I really hope that for this lecture, kamu cuba untuk fahamkan sebabnya kamu akan cuba kaitkan dengan your report nanti. Okay, so saya ucapkan ribuan terima kasih. Thank you very much for watching this video. InsyaAllah kelas tutorial pada minggu kelima ni kita akan go live pada hari-hari yang telah kita tentukan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.